Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa takbir surah Ar-Rawdah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, tuan-tuan guru, para alim ulama, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih bagi peluang dan kesempatan untuk sama-sama dapat kita menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, dan kemudiannya juga berpeluang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan adanya manfaat yang kita perolehi, ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari, dan yang utamanya kita mengharapkan keberkatan dan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah maghrib kita akan membicarakan tentang fiqh non-muslim, isu-isu yang berkaitan dengan hubung kait kita, interaksi kita dengan golongan non-muslim. Kita masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan bab fiqh muamalah, fiqh muamalah dengan non-muslim. Malam ini kita nak masuk satu isu perbincangan berkaitan dengan persoalan non-muslim menjual Al-Quran ataupun kita memberi hadiah kepada orang bukan Islam Al-Quran, ataupun menjual Al-Quran itu kepada orang bukan Islam. Adakah perkara ini dibenarkan dari sudut hukum syarak? Maknanya kita tengok tiba-tiba pergi suatu kedai orang bukan Islam, dia jual Quran, dia tengah ada jual Quran. Ataupun kita yang berniaga ini menjual Al-Quran dibeli oleh orang bukan Islam, boleh tak kita jual Al-Quran itu kepada orang bukan Islam? Ataupun nak bagi hadiah pada kawan kita, tujuannya nak dakwah dan sebagainya, kita bagi hadiah
Al-Quran kepada orang bukan Islam. Itu persoalan. Jadi bagi membicarakan tentang persoalan ini, tuan-tuan sekalian, ada beberapa perkara yang harus kita faham. Pertamanya, kita harus lihat bahawa Al-Quran itu adalah kitab yang menjadi panduan bagi semua umat Islam dan suatu kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga sebagai orang Islam mesti memuliakan Al-Quran. Al-Quran ini tidak sama macam buku-buku yang lain. Ada hukum berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, dan Al-Quran lah merupakan satu-satunya mukjizat yang masih kekal hingga ada pada hari ini. Satu-satunya mukjizat yang masih kekal, yang masih ada. Mukjizat ni apa? Suatu perkara yang luar biasa yang Allah turunkan kepada para rasul. Tapi yang lainnya kita tak sempatlah untuk melihat, melainkan satu-satunya yang masih ada hingga hari ini yang boleh kita lihat, iaitu Al-Quran itu sendiri. Bahkan menurut jumhur ulama, wajib bagi seseorang Muslim itu untuk menyentuh Al-Quran ataupun memegang dan menanggung Al-Quran itu mestilah berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Ini yang kita diajar. Nak sentuh Quran, nak pegang Quran, nak bawa Quran, maka mesti berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan juga suci daripada hadas besar. Maksudnya apa? Mesti dalam keadaan berwuduk. Ini pandangan jumhur ulama. Walaupun ada pandangan yang berbeza, tapi itu bukan pandangan yang jumhur. Mungkin ada satu dua pandangan ulama yang berbeza. Majoriti di kalangan para ulama menghukumkan begitu. Kenapa? Karena bersandarkan kepada apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Yang barangkali juga kita selalu baca surah ini. Allah kata apa? La yamassuhu illa al-mutahharun. Maksudnya apa? Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang bersih. Mutahharun di sini maksudnya yang bersih, yang suci daripada hadas. Maka itu asasnya tentang Al-Quran yang harus kita faham. Maka larangan ini juga berlaku ke atas orang kafir secara kias. Kalaulah orang Islam sekalipun, kalaulah mereka itu tidak suci daripada hadas, dilarang untuk menyentuh, apatah lagi orang kafir. Orang kafir bila masa dia suci daripada hadasnya, sentiasa berada dalam keadaan berhadas, tak pernah mandi wajib pun. Kalau dia ambil wuduk pun tak sah. Maka dikiaskan ke atas orang kafir, maka lebih-lebih lagi orang kafir tidak selayaknya boleh menyentuh Al-Quran itu. Maka disebabkan kemuliaan itulah para fuqaha telah sepakat bahawa menjual mushaf Al-Quran kepada orang kafir adalah dilarang. Tak boleh, atas nama nak menjaga kesucian Al-Quran, atas nama nak menjaga kemuliaan Al-Quran, maka tidak selayaknya Al-Quran ini jatuh ke atas tangan orang kafir. Kalau orang Islam sekalipun kena suci daripada hadas untuk menyentuhnya, apatah lagi orang kafir.
Itu asasnya. Dan larangan ini menurut jumhur ulama adalah larangan yang bersifat haram. Dilarang ini maksudnya haram, berdosa kalau kita lakukan. Kalau kita jual Al-Quran kepada orang kafir, hukumnya dilarang. Dilarang ini maksudnya haram. Haram maksudnya berdosa. Kalau kita bagi Al-Quran kepada orang kafir, hukumnya dilarang. Dilarang ini maksudnya haram. Maksudnya hukumnya berdosa. Walaupun ada sebahagian di kalangan para ulama, khususnya di kalangan mazhab Hanafi, mereka menganggap larangan tersebut hanya bersifat makruh. Tapi dari sudut mazhab Hanafi. Tapi jumhur yang lain mengatakan larangan itu adalah larangan yang bersifat haram. Dan ada pun pandangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang paling sahih adalah makruh berjual beli mushaf, sekalipun mereka mengabsahkan transaksi jual beli termasuk kos sewaan dan pencetakan. Dalam mazhab Syafi'i juga menghukumkan jual beli Al-Quran. Maknanya ini bukan khusus kepada orang kafir, tapi dalam jual beli Al-Quran itu sendiri pun dalam mazhab Syafi'i meletakkan hukum kafir, hukum makruh. Maksudnya Al-Quran ini bukan benda yang boleh kita berjual beli, tapi atas nama maknanya kos mengambil kira cetakan dan sebagainya, kita ambil kira itu, itu lainlah. Tapi maknanya kalaulah kita berangkat jual beli atas nama Al-Quran, maka hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita berangkat jual beli atas nama cetakan, kos kertas, cetak Quran ini dan sebagainya, jilidkan Quran ini, maka itu lain perbincangan. Maka begitu juga dalam soal pemilikan. Para ulama melarang seseorang Muslim membelikan mushaf Al-Quran bagi pihak orang kafir. Atau kalau kita beli, tapi kita beli bagi pihak untuk orang kafir, juga dilarang. Bahkan di sisi jumhur, hukum jual beli tersebut dianggap tidak sah. Tidak sah maksudnya haram, menghadiahkan orang kafir dengan Al-Quran, dan juga tidak sah mewasiatkan Al-Quran kepada orang kafir. Jual beli pun tak boleh, kita bagi hadiah pun dilarang, hukumnya haram menurut pendapat pandangan para jumhur. Bahkan kalau kita wasiatkan untuk diberi pun, wasiat itu dianggap wasiat yang tidak terpakai, sebab dilarang. Jadi menunjukkan bahawa betapa mulianya Al-Quran yang harus kita jaga dan kita pelihara, dan usaha para ulama untuk mempertahankan kemuliaan Al-Quran ini, sebagaimana kesepakatan mereka atas kewajipan mengagungkan Al-Quran tanpa syak dan menyucikan dan juga memelihara Al-Quran. Maka atas sebab itulah larangan sedemikian rupa tentang Al-Quran ini. Tetapi bila kita cakap soal kalau kita tak bagi Al-Quran kepada orang kafir, macam mana mereka nak faham Islam? Kalau kita melarang orang kafir untuk memiliki Al-Quran, bagaimana mereka nak dapat hidayah, nak dapat petunjuk tentang Islam, nak faham tentang Islam? Ada yang berhujah begitu. Atas nama dakwah, tidakkah boleh kita bagi Al-Quran pada orang kafir? Hari ini timbul isu kan, sebab atas jaga nak jaga kemuliaan. Sebab tu berlaku isu hari ini, bagaimana berlakunya isu di Sweden secara terbuka di kalangan orang kafir membakar Al-Quran sebagai tanda benci kepada Islam. Menjadi kewajipan untuk kita bangun mempertahankan.
atas nama kemuliaan dan kesucian Al-Quran. Sebab itulah ulama dahulu cukup larang Al-Quran ini hingga terjatuh dan terlepas kepada mereka. Bahkan akan kita sebut nanti ada hadis Nabi SAW yang Nabi melarang kita bermusafir ke negara orang kafir membawa Al-Quran. Sebab apa? Sebab nak jaga kesucian Al-Quran, takut Quran itu jatuh ke atas tangan kepada pihak orang kafir dan akan membuat perkara yang boleh menghilangkan kesucian dan kemuliaan Al-Quran itu, menghina Al-Quran dan sebagainya. Bagaimana yang berlaku hari ini? Tapi ada cadangan kata, tak apa, lepas bakar tak apa, kita cetak lagi banyak, lagi bagi. Adakah itu penyelesaian? Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun begitu ulama membincangkan lagi dari sudut hukum menghadiahkan naskah Al-Quran kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, secara lebih terperinci atas tujuan tadi yang kita katakan. Kalau tidak, macam mana nak berkembangnya Islam dan sebagainya. Maka ada dua pandangan. Hukum kita menghadiahkan Al-Quran kepada orang bukan Islam ataupun menjual Al-Quran kepada orang bukan Islam, cara lebih terperincinya kita boleh katakan ada dua pandangan, iaitu pandangan yang membenarkan. Yang kedua, pandangan yang pertama, pandangan yang tidak membenarkan. Kita sebut tadi pandangan jumhur, tidak membenarkan. Pandangan yang kedua, yang mungkin kita juga boleh tengok ada kelonggaran sedikit, keringanan sedikit, membenarkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada dua. Pandangan pertama, tak benar langsung, tak boleh. Atas nama apa pun, Al-Quran mesti kita jaga kemuliaan dan kesuciannya, jangan sampai terlepas ke atas orang kafir. Tak boleh. Pandangan yang kedua, membenarkan tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Kita lihat secara terperincinya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pandangan yang tidak membenarkan. Mereka mengkiaskan dengan pengharaman memberi mushaf Al-Quran kepada orang kafir berdasarkan kepada sebuah hadis yang disebut oleh baginda Nabi SAW an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha an yusafara bil Quran ila ardil adu. Hadis sahih muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katakan bahawa Rasulullah SAW melarang musafir dengan membawa Al-Quran ke tempat musuh-musuh Islam, maknanya ke negara orang kafir. Rasulullah sebut secara khusus, naha an yusafara bil Quran ila ardil adu. Adalah dilarang untuk bermusafir dengan membawa Al-Quran ke negara, ke tempat musuh-musuh Islam. Tujuannya tadilah, kita kan balik pada tadi, tujuannya takut Al-Quran itu jatuh ke atas orang kafir, maka akan berlaku penghinaan pada Al-Quran. Maka sepatutnya menjadi kewajipan kita untuk menjaga kemuliaan dan kesucian Al-Quran itu. Bahkan Imam Nawawi juga mengatakan pada hadis ini terdapat larangan pemusafiran dengan membawa Al-Quran ke negara orang kafir. Atas sebab yang dinyatakan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kerana bimbang musuh akan menghina Al-Quran. Bila Al-Quran itu jatuh kepada mereka, maka dengan itu akan mencemarkan kesucian Al-Quran itu sendiri.
seolah-olah hadis ini Rasulullah merujuk kepada kalau nak pergi perang dengan musuh Islam, nak pergi perang, jangan bawa Al-Quran. Sebab peperangan mungkin menang, mungkin kalah. Jadi kalau kalah, nescaya apa yang kita ada semua akan menjadi tawanan kepada pihak musuh. Maka sudah mestinya lah kalau mereka dapat Al-Quran, mereka akan menghina Al-Quran, memijak-mijak dan sebagainya. Maka akan jatuhlah kesucian Al-Quran itu. Maka itu asasnya. Kenapa larangan ini dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi jika aman, maksudnya jika aman daripada perkara tersebut, seperti masuknya tentera Islam ke dalam negara bukan Islam, yang mana tentera Islam sedang menguasai ke atas orang yang bukan Islam, maka hal ini tidaklah makruh dan tiadalah larangan disebabkan hilangnya sebab larangan tersebut. Tapi kalau ada jaminan hari ini, kalau kita pergi ke negara orang kafir sekalipun, maka mereka tidak akan buat tak ketahuan pada Al-Quran, tak lampah dan sebagainya. Sebenarnya tak ada larangan pun kat immigration, dicek dan sebagainya, ambil lampah, buang lentur sampah ke, tak ada apa. Kalau ada begitu, tak boleh. Tapi maknanya kalau kita ada jaminan bahawa Al-Quran itu selamat dan tidak akan diperlakukan perkara-perkara yang tidak elok kepada Al-Quran itu, maka hilanglah ilatnya itu, tujuan larangan itu, maka harus dalam keadaan begitu untuk kita bawa. Dan pendapat ini juga adalah tepat, sahih, disokong oleh Abu Hanifah, Al-Bukhari dan juga para ulama-ulama yang lain. Dan adapun Imam Malik dan sebahagian daripada ashab kami, ulama Syafi'i, berpendapat larangan itu bersifat mutlak walaupun tidak sebab. Ada juga larangan, ada juga di kalangan para ulama, antaranya sebahagian daripada ulama Syafi'i mengatakan bahawa larangan itu bersifat mutlak, bukan sebab kerana takut jatuh sebagai satu penghinaan kepada Al-Quran oleh orang kafir dan sebagainya. Oleh kerana Rasulullah kata jangan. Satu larangan yang bersifat mutlak. Dan begitu juga apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili, ulama yang mutaakhirin, contemporary hari ini, apa yang disebut dalam fiqh al-Islami wa adillatuhu, katanya diharamkan menjual Al-Quran untuk orang Islam ataupun untuk bukan Islam, kerana memuliakan Al-Quran itu adalah wajib. Maka dengan menjual Al-Quran akan menghilangkan penghormatannya atau meninggalkan pengagungannya terhadap Al-Quran. Ini kerana orang kafir dihalang berterusan dengan memiliki Al-Quran, maka ia perlulah dihalang pada peringkat awal lagi. Ini kata Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Maksudnya Al-Quran itu tidak dibuat jual beli. Hari ini jadi bisnes. Orang jual Quran. Sepatutnya kalau sebetul-betulnya Quran ini menjadi tanggungjawab atas kerajaan untuk bagi dan dijaga dengan sebaik yang mungkin. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu pandangan yang melarang secara mutlak Al-Quran itu dijual ataupun diberi, dihadiahkan kepada orang kafir. Di pandangan yang kedua, kita kata mungkin ada keringanan sedikit di sini yang kita boleh lihat, yang membenarkan tapi dengan syarat-syarat yang tertentu, syarat yang ketat. Maknanya kita bolehlah nak bagi Quran kepada orang bukan Islam kalau memenuhi syarat ini, dan kita juga boleh
jual Al-Quran itu kepada orang bukan Islam kalau memenuhi syarat, iaitu para ulama yang cenderung kepada pendapat ini berdalilkan bahawa ilah, maksudnya sebab pengharamannya itu adalah kemungkinan berlakunya penghinaan orang kafir terhadap Al-Quran. Ilahnya kenapa dilarang untuk kita beri Al-Quran pada orang kafir ataupun jual Al-Quran pada orang kafir? Ilahnya kerana takut berlakunya penghinaan orang kafir terhadap Al-Quran. Memang berlaku. Tuan-tuan baca kisah tentera kezaliman, tentera rejim komunis, Pol Pot, Kemboja. Kita pernah baca kisah bagaimana keadaan diperlakukan kepada umat Islam, orang Islam ketika itu di Kemboja, kerajaan komunis Pol Pot. Dikatakan bagaimana mereka nak memelihara kesucian Al-Quran ini sampai mereka terpaksa korek lubang dan tanam Al-Quran itu dalam lubang, dalam tanah. Kenapa? Kalaulah rumah mereka diserbu oleh tentera-tentera komunis Pol Pot ini dan mendapati mereka beragama Islam, ada bukti bahawa mereka ni beragama Islam, mereka akan dibunuh. Bahkan kalau ada Al-Quran akan diambil dan dibakar. Betapa bencinya mereka nak menghapuskan golongan orang-orang Islam di Kemboja suatu ketika dahulu. Hingga ada yang terpaksa makan babi, mata-mata nak membuktikan, nak tunjukkan bahawa mereka nak selamatkan nyawa, kerana nak tunjukkan bahawa mereka ni tak detect, dikenali sebagai orang Islam. Jadi kekejaman memang akan berlaku dan pernah berlaku. Maka sebab itu kata para ulama, kalaulah hilangnya sebab itu, maka harus untuk kita menghadiahkan Al-Quran itu ataupun menjual Al-Quran itu pada orang kafir. Apabila ilah ini dapat dihilangkan, maka kembalilah hukumnya sebagai hukum harus. Dan inilah pendapat minoriti, bukan pendapat jumhur, tetapi pendapat minoriti di kalangan para ulama, antaranya Syekh Muhammad Al-Arifi dan juga beberapa ulama-ulama kontemporari. Sebahagian ulama yang lain juga tidak menganggapkan naskah yang mengandungi ayat-ayat Quran itu sebagai mushaf Al-Quran dengan syarat-syarat tertentu. Jadi hukum larangan terbabit tidaklah terpakai seumpamanya ke atas kitab-kitab tafsir dan juga terjemahan. Sebab itu ada pandangan ulama mengatakan kalau nak bagi pada orang kafir ni, bagi yang ada terjemahan. Sebab bila dah ada terjemahan, maka dia tidak lagi dianggap Al-Quran, dia dianggap sebagai kitab tafsir. Bila dianggap kitab tafsir, dia sudah terkeluar daripada hukum Al-Quran, dia tidak lagi tertakluk pada hukum mushaf Al-Quran. Sebab Al-Quran terjemahan bukanlah mushaf kerana ia telah bercampur dengan makna-makna ayat. Itu kalau Al-Quran yang ada terjemahan makna, dan setengah mengatakan bahawa terjemahan itu maknanya mestilah bilangannya lebih banyak daripada kalimat-kalimat Al-Quran itu. Katakan yang tulis Al-Quran itu 200 muka surat, maka terjemahan yang mesti lebih daripada 200 muka surat, baru dikira tafsir. Maknanya tafsiran itu kandungannya mesti lebih daripada kandungan Al-Quran. Sebab itu setengah-setengah tempat
Mereka cetak Al-Quran terjemahan saja. Ini yang berlaku di barat lah. Al-Quran itu mereka tak cetak dalam kataan bahasa Arab itu, tapi mereka cetak dalam bentuk translation bahasa Inggeris, translation dalam bahasa French, translation dalam bahasa Chinese, dan itu yang diberi. Maka kalaulah tidak ditulis dalam bahasa Arab, maka dia tidak dinamakan sebagai mushaf. Mushaf ini maksudnya mesti tertulis kalimat Al-Quran itu dalam bentuk asalnya. Tapi kalau kita tulis dalam bahasa Melayu, bunyi Arab juga tapi kau bahasa Melayu, kan? Alhamdulillahirrabbilalamin, dia tak tulis alif lam ham mim dah, tapi dia tulis al ish. Ada juga orang baca Quran macam tu, dia tak erti baca kok bahasa Arab, dia main tulis ke bahasa Melayu. Untuk tujuan belajar peringkat awal bolehlah, tapi sebenarnya tulisan dalam bahasa Melayu tidak tepat dan tidak betul menepati makhraj huruf Al-Quran itu. Tapi untuk tujuan belajar peringkat awal sebab kita tak kenal lagi, bolehlah. Tapi katakan kalau kita tulis sepenuhnya Al-Quran itu, dan dulu ada kan, dulu saya rasa dulu ada, zaman kecil-kecil tu saya pernah jumpa surah Yasin dalam bahasa Melayu. Surah Yasin dalam bahasa Melayu. Dulu ni jahil belaka, tak peti ngaji, dia duk baca ke bahasa Melayu. Kan? Maksudnya dah tak ada dah, diharamkan, tak dibenar dicetak. Kerana memang tak betul. Dan memang ada. Dan saya selalu jumpa pelajar-pelajar yang tak erti, kadang-kadang kita paksa juga dia hafal, dia tulis ke bahasa Melayu. Tapi maksudnya kalau begitu kita tulis satu Quran sekalipun tapi dalam bahasa Melayu macam tu, maka dia tidak dinamakan mushaf. Ataupun kita hanya tulis terjemahan sahaja. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam, tapi bahasa Melayu semua terjemahan saja, maka dia tidak dinamakan mushaf. Dia tidak tertakluk pada hukum yang kita kata hukum yang berkaitan dengan mushaf. Maka dalam keadaan begitu boleh. Jadi ini antara salah satu alternatif. Dan ini yang berlakulah yang saya jumpa. Kalau di barat, kalau berlaku street dakwah tu, mereka edar Quran yang bentuk macam ni, yang translation saja. Tapi yang tidak ada, itulah tulisan itu. Bahkan Al-Imam Nawawi menyebut, wa in kana tafsiru aksara kama huwa al-ghalibu fa fihi awjahun asahhuha la yahrumu li'annahu laysa bimushaf. Sekiranya tafsir itu lebih banyak daripada kebiasaannya, maka padanya ada beberapa pendapat yang paling sahih adalah tidak diharamkan untuk menyentuh dan membawanya kerana ia bukanlah mushaf. Kalau tafsir tak apa. Itu juga handphone kita sekali pun. Handphone dalam tu kan ada Quran. Sekarang ni kan kita buka Quran je lah, buka handphone lah nak tengok Quran. Tapi adakah itu dianggap sebagai mushaf? Tidak. Kalau tidak jenuh tak boleh masuk tandas lah tuan, handphone kena tak tandas. Cuma waktu nak masuk tandas tu jangan buka lah app tu. Jangan tengah duk berak dia buka duk cari kan, tak boleh lah. Tapi mana handphone tu sama juga CD. Kata tu CD dulu kan, CD satu CD tu 30 juzuk ada dalam tu. Walaupun ada 30 juzuk dalam tu, dia tidak dianggap mushaf. Mushaf ni maksudnya yang tertulis, yang tercetak. Nama ada ditulis atas kulit-kulit kayu, atas kertas. Hari ini kertas lah kan. Maka itulah yang dianggap sebagai mushaf. Sudah masuk insya-Allah? Belum.
bunyi tadi? Ya. Kita bagi laluan untuk azan dulu tuan-tuan. Kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الفلاح. لا حول ولا حي على الفلاح. لا حول ولا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا اللهم رفع صلاة الله. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi. Jadi berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Nawawi tadi, dapatlah kita memahami bahawa
tafsir Al-Quran atau penterjemahan Al-Quran itu bukanlah dinamakan sebagai mushaf, dan tidaklah terikat dengan hukum kaitan dengan mushaf ke atasnya. Jadi bolehlah kita ambil kesimpulan di sini, kalaulah kita nak menghadiahkan atau nak memberikan Al-Quran itu pada orang bukan Islam, bagi yang dalam bentuk tafsir ataupun dalam bentuk yang diterjemahan saja yang tidak ada ditulis ayat-ayat Al-Quran. Satu. Yang kedua, kalaulah kita boleh menjaminkan bahawa kalaulah kita beri pada orang bukan Islam itu tidak berlaku penghinaan ke atas Al-Quran itu, maka dua syarat ini yang ditetapkan oleh para ulama yang berpandangan membenarkan untuk diberi kepada orang bukan Islam dengan syarat. Mana dua syarat ini? Kalau kita boleh pastikan dua syarat ini, maka haruslah untuk kita berikan apa yang kita namakan sebagai Al-Quran itu untuk diberi kepada orang bukan Islam. Tapi kalaulah Al-Quran yang sebetul-betulnya atas nama untuk menjaga kemuliaan dan kesucian, jumhur ulama lebih berpendapat maka tidak sewajarnya, maknanya tak boleh dilarang untuk kita jatuhkan ataupun beri Al-Quran ini kepada orang bukan Islam. Orang Islam sendiri pun dituntut untuk suci daripada hadas kecil dan hadas besar untuk menyentuhnya, apatah lagi orang bukan Islam. Maka itulah yang dapat kita ambil faham daripada isu ataupun persoalan berkaitan dengan mushaf. Adakah dibolehkan untuk kita beri, jual ataupun jual kepada orang bukan Islam. Dan begitu juga kalaulah perkara ini kita nampak orang bukan Islam ada menjual, patutnya kita mesti mencegahnya lah. Kan patutnya, kan memang kita ada peraturan hari ini, ada undang-undang tidak dibolehkan orang bukan Islam untuk menjual beli Al-Quran ini. Jadi itu dari sudut hukumnya, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar itu yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembahasan berkaitan dengan ini. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan bincang pula soalan bagaimana orang Islam rumah ataupun premis milik orang Islam disewa oleh orang bukan Islam. Lepas tu buat maksiat pula dalam tu. Adakah kita sebagai pemilik yang memiliki premis itu juga dikira bersubhah dan menanggung? Dan begitu juga apa hukumnya kita menyewa rumah kediaman orang bukan Islam. Jadi insyaAllah nanti kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Jadi untuk malam ni sekadar itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا